dalam conversation DAP, dia dalam conversation tu dia mengatakan dia nak dia bercadang nak pindah Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 ni. Perlu ke rasanya? Sebenarnya saya tidak bersetuju langsung, kerana sebelum ini tahun lepas saya ada buat juga kenyataan yang mana pengurusi DAP Tan Kok Wai yang menyatakan untuk melaksanakan pemilihan ahli majlis untuk PBT di dalam Kuala Lumpur. Dan semalam sekali lagi mereka mencuba, tapi kali ini lebih orang kata secara yang strategik. Dia mengatakan untuk membuat pindaan Akta Bandar 1960 yang inginkan supaya ahli-ahli majlis dipilih. Dan apabila ahli-ahli majlis ini dipilih, kaedah untuk pemilihannya adalah melalui pilihan raya. Dia bukan kaedah seperti mana yang kita tengok ahli lembaga Dewan Bandar Kuala Lumpur ataupun penasihat Dewan Bandar Kuala Lumpur telah dilantik. Kali ini yang dicadangkan adalah pindaan akta untuk menggunakan kaedah pemilihan. So kaedah pemilihan ini dia adalah satu kaedah yang saya rasa akan merugikan banyak pihak, terutamanya kepada golongan minoriti. Dan saya nak bagi tahu sebenarnya di Kuala Lumpur ni komposisi kaum Melayu dan kaum bukan Melayu adalah seimbang. Mungkin kaum Melayu lebih kurang daripada kaum yang bukan Melayu di dalam Kuala Lumpur. So kalau kita tengok pemilihan akan diadakan, so kita akan jadi satu permasalahan dan pertembungan kaum dalam segi sektor ataupun dalam segi-segi untuk pemilihan akan datang. Dan adakah kita bersedia untuk menerima Datuk Bandar daripada kalangan orang yang bukan Melayu? So ini persoalannya. So adakah kita boleh terima ahli-ahli majlis yang majoritinya datang daripada orang bukan Melayu? Saya bukan mempersoalkan tentang isu kaum dan isu ni, tetapi adakah tidak cukup dengan ahli parlimen yang sedia ada? So kalau kita tengok 11 parlimen yang ada dalam Kuala Lumpur, berapa ahli parlimen Melayu dan berapa ahli parlimen yang bukan Melayu? So adakah ini tidak cukup? Ini belum lagi kita bercerita tentang fungsi ahli-ahli majlis perwakilan penduduk yang sekarang ini kalau kita tengok rata-rata semuanya adalah orang yang dilantik dan orang yang diperkenan dan juga kroni kepada ahli-ahli parlimen tersebut. So kalau kita tengok di Ceras, kita tengok di Seputih, kita tengok di Bukit Bintang, kita tengok di Kepung, kita tengok di Sekambut, ni semua ahli-ahli parlimen DAP, dan mereka juga ada ahli majlis perwakilan penduduk daripada DAP. Dan saya tampak komposisi ahli-ahli majlis ni kebanyakannya hanya terarah dan majoriti kepada satu kaum saja. So ini yang saya petikaikan. Dan kita sebagai kepimpinan Akar Rumbi, saya sebagai Ketua UMNO Bahagian, Ketua Perangan UMNO Negeri, saya lihat ini adalah agenda yang ada udang di sebalik batu. Pertamanya, saya tak setuju kerana mungkin di segi dasar ini tidak memihak kepada orang Melayu di dalam wilayah persekutuan. Kerana itu kalau kita tengok sepanjang pertumbuhan wilayah persekutuan tahun 1974 sehingga sekarang, Datuk Bandar semua adalah Datuk Bandar yang berketurunan Melayu, Islam. Dan kita tengok menteri wilayah, tak pernah juga kita ada menteri wilayah daripada keturunan lain, kecuali timbalan menteri iaitu datang daripada MIC sebelum ni, datang daripada MyPPP. So kita nakkan keindukan Islam Melayu tu di wilayah persekutuan ini intact. Itu yang saya perjelaskan dan saya konsisten. Dan yang keduanya, kenapa perlu ada lagi lapisan pemimpin ataupun lapisan di peringkat pentadbiran dan pengurusan bandar Kuala Lumpur? Ini juga yang saya ingin maklumkan. Adakah dengan adanya ahli majlis ini akan selesai banyak masalah? Tidak juga. Dan kalau kita tengok kuasa ataupun pemimpin yang mempunyai taraf yang tertinggi adalah ahli parlimen, dan mereka boleh bawa isu-isu berkaitan tentang masalah bandar, isu-isu kebajikan rakyat di wilayah persekutuan, boleh je saja dibawa ke Dewan Rakyat. So, tapi kalau yang malangnya kita tengok pemimpin-pemimpin DAP ni isu-isu rakyat, isu-isu masalah bandar ni tak ada pun disebut dalam Dewan Rakyat. Saya nanti-nanti dan tertunggu-tunggu. Isu tentang kelestarian bandar, isu tentang penguatkuasaan, isu tentang mikroekonomi rakyat ataupun makroekonomi rakyat, penjanaan peluang-peluang pekerjaan di dalam bandar, rumah mampu milik. Adakah mereka ni orang yang cakna dengan isu-isunya? Dan kenapa agenda ini hanya agenda tertumpu untuk pindah Akta Bandar tahun 1960? So, itu yang saya rasa agak
tersinggung dengan kenyataan daripada DAP Wilayah Persekutuan yang ingin pindah Akta 1960 Akta Bandar inilah. Dan yang seterusnya, daripada segi perbelanjaan, kenapa kita nak membazir wang? Berapa banyak wang kita ingin bazirkan selepas kita ada PRU, lepas tu kita akan ada lagi pemilihan untuk PBT. Kenapa kita perlu ada pemilihan untuk ahli-ahli majlis? Walhal ahli-ahli parlimen ni dah cukup dah. Dan kalau mereka ni orang yang bertanggungjawab, cakna, tak perlu pun ahli majlis. Kita kena tengok ahli parlimen ini adalah ahli parlimen yang kena merangkumi tugasannya kepada apa segala isu yang berbangkit di wilayah persekutuan. Dan di wilayah persekutuan ini, kalau kita nak tahu, kita ada ahli majlis perwakilan penduduk. Berapa banyak ahli majlis perwakilan penduduk? Setiap parlimen ada satu zon dan ada 6 subzon. 6 subzon ni, setiap zon dan setiap subzon ada 17 wakil-wakil penduduk yang terdiri daripada persatuan penduduk, daripada NGO. Adakah mereka ini juga gagal untuk membawa atau mengangkat isu-isu dan juga permasalahan rakyat, aspirasi rakyat, terutamanya warga kota dan wilayah persekutuan, belum lagi dicampur dengan NGO-NGO lain. Dan NGO-NGO lain ini semua adalah stakeholders yang boleh memberi nilai tambah dan memberi maklum balas kepada pentadbiran dan pengurusan Dewan Bandar Kuala Lumpur. Adakah itu tidak cukup? Kenapa nak ditambahkan lagi dengan masalah, dengan perkara-perkara yang lain? Dan ingat, ahli majlis yang ada sekarang ni, kalau kita nak lantik, adakah tak perlu bayar sesen pun laun ataupun jumlah bayaran untuk mereka? So ini juga membazir wang rakyat. Takkan nak duduk dekat situ atas nama ahli majlis, lepas tu mengawal segala-galanya yang sepatutnya berada dalam sistem dan pentadbiran yang sedia ada. Pasal tu saya bantah. So itu pandangan saya sebagai pemimpin UMNO di peringkat wilayah persekutuan. Saya konsisten dan saya juga bersetuju kalau siapa yang ingin berhujahkan saya berdebat tentang isu Akta Pindaan Bandar 1960, let's kita hujah tentang pro and cons kenapa pindaan ini perlu dibuat. So saya datang dan saya berkata pada hari ini, saya ingin mempertahankan keindukan Islam Melayu di dalam wilayah persekutuan Kuala Lumpur supaya tidak terganggu gugat dengan apa yang dicadangkan oleh pihak DAP wilayah persekutuan. Okey, sekian. Wallahualam.